Siti Asyah bersabar dengan jodoh dia, namanya Fir'aun. Tak pernah petikai, Allah, kenapalah tak bagi jodoh yang senonoh sikit kat aku ni. Masing-masing kita ada jenis masing-masing. Kita jangan nakkan jenis orang lain. Jenis kita tu kita hargai. Apa yang kita hadapi, apa yang mendatang dalam hidup kita, apa yang menimpa kita, apa yang melanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin musliman yang dirahmati Allah, syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Risalah Tauhid Sufi Syekh Arsalan karangan Syekh Abu Najam bin Yaqub bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyyin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita berada pada muka surat yang ke-28, fasal ke-15, tajuk maqamat, yakni kedudukan. Maqamat sabar, reda dan amal. Kata penterjemah, kemudian Syekh Arsalan rahimahullah membicarakan maqam yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka selepas mereka menjalani taubat dan benar dalam kehambaan. Kata Syekh, awwalul maqamat as-sabru ala muradih wa awsatuha ar-ridha bi muradih wa akhiruha an takuna bi muradihi. Al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilm. Maksudnya, maqam, yakni kedudukan kerohanian, yang pertama adalah sabar atas segala kehendaknya. Maqam pertengahan pula adalah reda dengan kehendaknya.
dan maqam kemuncak adalah kamu sendiri adalah menjadi kehendaknya. Bermula ilmu adalah jalan kepada amal, dan sementara amal adalah jalan menuju ilmu. Baik, di dalam perjalanan kerohanian menuju Allah, kedudukan seseorang itu yang mendaki daripada satu keadaan rohani kepada keadaan rohani yang lebih tinggi dipanggil sebagai peningkatan maqam. Di dalam istilah ilmu tasawuf, kedudukan rohani dipanggil sebagai maqam, yang mana pluralnya, kata ramainya adalah maqamat. Maqam itu kedudukan rohani ataupun suasana hati atau keadaan jiwa, ataupun stesen, ya, stesen jiwa, hati dah sampai stesen mana. Maqam juga bermaksud stesen. Yang dimaksudkan adalah spiritual station. Saya orang Keluang. Sebab tu saya promote railway station Keluang. Lahir di Keluang, membesar kat Keluang, sekolah rendah kat Keluang, sekolah kebangsaan kat Keluang, sekolah menengah kat Keluang. Memang Keluang men lah. Saya ni memang orang Keluang men. Bangga jugalah kita Keluang men ni. Nampak dalam mall kat KL ni ada Keluang Railway. Masya Allah. KLIA 2. Dekat KLIA 2 airport ada Keluang Railway. Kita orang Keluang. Ya. Walhasil, jadi stesen, dari kerohanian kita juga ada stesen-stesennya. Stesen yang pertama dalam menghadapi ketentuan dan ketetapan Allah, takdir Allah, adalah sabar. Sabar ni paling rendah sekali. Kalau tak ada sabar, tak capai makam apa-apa lah. Kata nanti orang tanya, aku ni dah bersyukur atas satu isteri dah lama ni, berpuluh tahun, tak tambah-tambah. Allah kata nak tambah kalau aku bersyukur. Satu ni aku tersakut kat situ, gelewak kat situ tu, satu tu. Macam mana? Nikmat iman yang bertambah tu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rohani, nikmat yakin. Kalau kita bersyukur, yang zahir tu, kalau Allah nak tambah, Allah tambah. Kalau Allah nak kekalkan, Allah kekalkan yang tu. Yang penting bertambah di situ, bertambah nikmat iman. Sebab tu Quran tu bagi tahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku tambah. Allah tak kata nak tambah apa. Allah tak kata kalau kamu bersyukur di atas nikmat, sesuatu nikmat, Allah tambah nikmat itu ke atas kamu. Allah tak kata macam tu. Allah kata kalau kamu bersyukur, Allah tambah ke atas kamu. Terpulang pada Allah nak tambah apa? Nak tambah sabar, nak tambah reda, nak tambah yakin, nak tambah tambah makrifat. Tu biar Allah yang tambahkan. Baik. Jadi makam yang pertama sekali, at least sabar. Kalau tak ada sabar, maksudnya dia tak melalui apa-apa peningkatan rohani, kan? Kalau dia tak ada pembimbing rohani pun, at least pengalaman hidupnya sudah menyebabkan egonya dah boleh menunduk, dah makin tua, dah makin cepat mengalah. Bukan semakin ego, ya. Bila umur dah semakin meningkat, dah lebih mudah mengalah lah. Kita dah puas dengan dunia dah. Dah puas hidup dengan dunia ni. Banyak mengalah lah. Tak payah nak tegakkan benang yang basah, tak nak cepat mengalah. Itu biar orang muda-muda lah, yang jiwa bergelora, yang darah panas. Bila dah semakin tua tu, sepatutnya fitrahnya dah semakin menunduk, dah nak tinggalkan dunia. Tapi kalau masih terus dengan ego panas baran, masih dengan emosi yang cepat melenting, maksudnya berpuluh tahun hidupnya berlalu, dia tidak dapat sentuhan tarbiyah, dia tidak mendapat kefahaman tasawuf, tak dapat mendapat kefahaman tarikat jauh lagi. Kalau tasawuf dia tidak faham selok-beloknya, tarikat lagi dia tak tahu apa itu tarikat.
Dia tak faham kepentingan untuk mencari mursyid dan murabbi. Dia tak akan faham. Dia boleh jadi faham tentang, kalau dalam dunia untuk bisnes kena cari mentor, yang tu dia faham. Dalam bisnes kena ada mentor, tu dia faham. Bisnes kalau tak ada mentor boleh jatuh. Yang bab tu dia faham. Ya. Kena ada motivasi. Bab dunia kena ada orang bagi motivator. Ya. Tapi bab agama dia tak faham, yang dia perlu ada pembimbing untuk memimpin rohaninya meningkat. Ya. Jadi sekurang-kurangnya maqam sabar. Kemudian yang lebih tinggi daripada itu dipanggil maqam reda. Reda lebih tinggi daripada sabar. Apa beza sabar dan reda? Sabar ni dia bertahan. Dia bertahan. Apa yang berlaku pada dia, apa yang menimpa pada dia, dia dapat bertahan. Bertahan ni sekurang-kurangnya bertahan, mulutnya tidak merungut-rungut. Ni at least sabar, ya. No complain, no whining, ya. Tak komplain apa-apa pada Allah, tak mempertikaikan apa yang Allah takdirkan untuk dia, tak bersungut-sungut, tak merungut-rungut. Ini tanda sabar. Ni at least. Maksudnya mulut dia tak keluarkan perkataan-perkataan yang nak menduding-duding jari orang, nak cuba mempersalah-salahkan, main persepsi, main sangkaan-sangkaan, nyangka tatah dia ni, tatah dia tu. Ya. Maksudnya dia tak ada sabar. Semua benda salah, semua nak tuding jari kepada yang lain. Semua nak nyalahkan orang lain. Dia saja betul, orang lain semua salah. Bila benda tak kena, orang lain semua salah. Dia saja yang betul. Ya. Maksudnya dia tak ada sifat sabar. Sekurang-kurang sabar ni tidak merungut, tidak bersungut, tidak menduding-duding jari, tidak menyalah-nyalahkan. Itu sekurang-kurang sabar. Maksudnya dia bertahan. Dia bertahan daripada untuk mengungkapkan ataupun melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, yang tidak melampaui batas. Dia tak keluar maki hamun pada orang, dia bertahan. Maksudnya orang menyakiti dia, dia tak maki hamun orang. Ini at least sabar. Orang buat kita tak maki hamun dia, kita tak caci maki dia, kita tak sumpah seranah dia, kita tak mencarut kat dia. Ini at least sabar. Kalau orang buat sikit dah terus mencarut, baik dengan mulut ataupun dengan jari jemari, tak ada sabar. Maksudnya dia menunjukkan dia bukan orang yang sabar. Ya. Ini at least kesabaran. Dalam makam rohani, ini yang paling rendah. Kalau yang ni tak ada, maksudnya tak berlaku peningkatan rohani dalam diri dia. Ditakut yang dia mudah dipermainkan oleh syaitan. Syaitan mudah untuk api-apikan dia. Ya. Permainan dia bawah yang rendah. Orang sakiti dia dah nak bermusuh, nak membenci, nak mendendam, nak mendengki, nak membalas keburukan, kejahatan orang, cepat nak membalas kejahatan orang dengan kejahatan, nak menjatuhkan orang, dia cepat. Ya, ini tidak ada kesabaran. Bersabar ni, bertahan ni, at least kita tidak melakukan respon yang buruk kepada orang yang buat kepada kita. Ya. At least tidak melakukan apa-apa respon. Kita tak dapat buat baik pada dia, at least kita tak buat apa-apa mudarat kepada orang yang menyakiti kita, yang mengganggu kita. Ya. Melainkan kalau perkara itu perlu dihadapkan jadi kes mahkamah, maka dibicarakan. Adakah dia betul-betul bersalah? Dibicarakan dengan cara yang betul. Islam sentiasa mengajar adab dan segala perkara. Kita tidak perlu bertindak luar kawalan, luar batasan. Nanti dia makan diri kita balik. Kita nak cuba bertindak dengan diri kita sendiri, makan diri kita. Biar kalau benda itu perlu dibicarakan di mahkamah, biar mahkamah yang bicarakan. Baik.
Itu sabar. Sabar ni bertahan. Adapun reda, dia lebih tinggi daripada sabar. Dia bukan sekadar bertahan. Reda bukan sekadar bertahan. Reda ni maksudnya satisfaction ataupun satisfactory ataupun satisfied. Dia puas hati. Puas hati. Apa yang Allah dah tentukan ni, puas hati. Mempertikaikan Allah memang tidak mempertikaikan, bahkan memang happy. Reda ni happy. Nabi Ayub, contohnya Nabi Ayub, ya, macam mana perkataan beliau yang menunjukkan beliau bukan sekadar sabar tapi reda. Beliau telah bertahun-tahun ditimpa dengan ujian, ya. Ada penyakit yang menghinggap kepada diri Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun beliau menderita dengan penyakit itu. Maka isterinya berkata kepada Nabi Ayub, abang, bukankah setiap Nabi Allah Ta'ala peruntukkan satu doa yang khusus yang pasti dikabulkan oleh Allah di dunia? Setiap Nabi mempunyai doa khusus yang mendapat immediate doa kalau Nabi itu menggunakan doa tersebut. Setiap Nabi ada satu peruntukan. Dan isteri Nabi Ayub ni memang tahulah benda tu sebab beliau keturunan Nabi. Isteri Nabi Ayub ini adalah anak ataupun cucu Nabi Yusuf. Kalau tak silap saya, anak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi memang datang daripada salah silah keluarga kenabian. Sebab Nabi Yusuf ni anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Dah memang keturunan daripada keluarga itu, keluarga kenabian. Faham, setiap Nabi ada satu peruntukan doa yang pasti Allah kabulkan. Jadi isteri dia pujuklah, gunakanlah, abang dah bertahun-tahun menderita sakit, gunakanlah satu doa tu untuk Allah Ta'ala beri siar pada penyakit itu, bagi kesembuhan. Maka Nabi Ayub alaihissalam berkata, wahai sayang, kita ni berapa tahun hidup senang lenang? Kita ni dah berapa tahun hidup senang lenang? Sebelum kita kena uji macam ni, berapa lama kita hidup senang lenang? Isterinya mengatakan 70 tahun. 70 tahun. Baik, dah berapa lama dah kita diuji sebegini rupa? 8 tahun. 8 tahun. Tak, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku malu dengan Allah. Allah bagi aku masa senang lebih lama daripada aku menderita sakit. Sakit yang aku alami tak sampai 1 dekad pun lagi. Tapi tempoh masa yang Allah Ta'ala bagi aku senang, kemudahan, berpuluh-puluh tahun. Aku malu nak minta pada Allah SWT. Dan aku reda dengan keadaanku sebegini kerana aku lebih banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hatiku lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini semua adalah perkara yang akan meningkatkan darjatku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini reda. Dia tak nampak masalah yang dihadapi itu sebagai masalah lagi, tapi dia nampak itu sebagai huluran ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanda percintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Sebab inilah Nabi lebih faham daripada sekalian manusia tentang ujian yang Allah Ta'ala bagi di dunia ini. Segalanya adalah penuh dengan percintaan. Sebab apabila di dunia tempat untuk kita mendapat peningkatan darjat, maka apabila dengan ujian darjat seseorang itu meningkat, maka itu bukan bala bencana, itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan bahawa aku
Aku suka dengan setiap daripada permasalahan yang datang dalam hidupku kerana aku kenal siapa yang mendatangkan masalah tersebut. Yang mendatangkan masalahku adalah zat yang sangat mencintaiku. Maka apa saja yang didatangkan kepadaku adalah tanda cintanya kepadaku. Ya. Bukan bermakna dia minta untuk didatangkan permasalahan, tak. Tapi kalau dah ditakdirkan musibah menimpa dia, dia kata aku suka. Ini reda. Ini reda. Ya. Kita tak minta masalah datang dalam hidup kita. Kita tak masalah. Ya. Contohnya lah, isteri katakan. Kita tak minta isteri yang suka membebel kepada kita. Kita tak minta isteri yang suka berletih pada kita. Tapi kalau Allah takdirkan kita dapat isteri yang suka membebel, popet tak berhenti-henti, berletih, tak habis-habis, popet. Itu maksudnya nikmat. Kita tak minta. Tapi bila kita dah dapat, ini nikmat Allah SWT. Ya Allah, Allah bagi aku yang isteri macam ni supaya meningkat darjat aku. Tempat saya belajar di Yaman, ada seorang wali Allah. Dia jadi wali Allah kerana dia banyak bersabar dengan letiran isteri dia. Isteri dia banyak berletih, berpuluh-puluh tahun dia berletih. Suami dia bersabar, diam. Ya sayang, bersabar. Sampailah Allah Ta'ala bukakan wali Allah di negara di luar daripada Yaman, disingkapkan kepadanya ada satu orang wali Allah di Hadramaut Yaman, namanya Abdul Rahman Bajal Habani. Jadi wali Allah di luar itu hantar 2 anak murid dia untuk cari siapa wali Allah. Sebab wali-wali Allah ni roh mereka ada rangkaian di antara satu sama lain. Mereka boleh kenal antara satu sama lain. Hanya wali mengenal wali. Maka 2 anak murid ni merantau ke Hadramaut Yaman, cari, jumpa. Abdul Rahman Bajal Habani seorang petani dia, seorang petani. Bila dapat jumpa tu peluk dakap. Abdul Rahman Bajal Habani tak faham. Dia kata, kami dah lama cari syekh. Dia kata, saya bukan syekh, saya petani. Ya, tapi guru kami tersingkap. Allah Ta'ala bukakan kepadanya bahawa Tuan Syekh adalah salah seorang nama yang tersenarai daripada kalangan wali-wali Allah SWT. Ada ke? Kalau tak percaya, cuba Tuan berdoa dan bertawassul dengan diri Tuan sendiri. Jadi beliau pun berdoa. Beliau berdoa dengan bertawassul dengan dirinya sendiri. Bertawassul dengan Abdul Rahman Bajal Habani diri, untuk minta makanan. Ketika itu mereka berjumpa dalam sebuah gua di Hadramaut Yaman. Macam mana mereka berjumpa di gua ni? Sebab Abdul Rahman Bajal Habani suatu ketika isterinya dah terlalu banyak berletih tadi, maka beliau ambil keputusan untuk nak cool down, untuk nak asingkan diri sekejap, nak beribadah dalam gua lah. Ya. Sebab ada satu perkara yang terlalu banyak letiran, terlalu kerap sangat. Dia bukan tak sabar, dia sabar, tapi dia rasa lebih baik dia stay aloof, ya, asingkan diri sekejap. Jumpa masuk dalam gua tadi. Itu yang berjumpa dengan 2 orang tadi. 2 orang tadi pun tengah dalam perjalanan berhenti di gua tersebut. Dan mereka tak ada makanan. Jadi Abdul Rahman Bajal Habani minta makanan daripada Allah SWT. Untuk pertama kali dia lihat, dia buka dalam bawah tempat tutup tu, ada makanan yang sedap sangat, sangat lazat. Ini berkat doamu. Dia kata, baru saya faham. Kemudian 2 orang tadi mengatakan, apakah amalan Tuan Syekh yang boleh dikongsikan kepada kami? Apakah amalan?
Saya buat biasa-biasa saja. Amalan saya biasa-biasa. Saya petani, saya pun buat yang fardu sahaja. Lebih kepada yang fardu. Saya tak banyak amalan-amalan sunat yang lain. Fardu, sunat sikit-sikit. Saya tak buat amalan sunat banyak. Tapi mesti ada amalan lain. Sebab menjadi wali Allah tak semesti dia banyak amalan sunat. Sebab kewalian itu lebih banyak kepada hati. Kalau ada banyak amalan sunat itu bonus. Tapi kewalian tidak terletak sekadar pada amalan yang zahir. Tapi yang wajib, yang fardu ain semua kena settlekan. Ilmu, amal yang fardu ain semua kena settle. Wali Allah tidak boleh, tidak mungkin orang yang jahil. At least yang fardu ain dia lepas. Memang sudah memang lumrahnya di Hadramaut ni orang-orang petani, peladang sampai sekarang pun mereka memang faham tentang fardu ain. Tempat saya belajar ni, petani ke, bawa teksi ke, at least yang fardu ain mereka dah habis belajar. Sebab suasana ilmu yang dahsyatnya di tempat saya belajar di Hadramaut. Jadi kata saya tidak ada apa-apa amalan. Cuba fikirkan, mungkin mesti ada amalan. Cuba rasa apa agaknya amalan yang boleh menyebabkan Tuhan sampai kepada makam ini. Difikir-fikir, saya rasa saya banyak bersabar dengan isteri saya yang banyak berletih. Dia kata, ya, guru kami memang sentiasa mengatakan kesabaran terhadap gangguan daripada orang lain memang boleh meningkatkan seseorang itu kepada kewalian. Jika dengan amalan sunat seseorang itu, dia bukan jenis orang yang banyak amalan sunat, tetapi kalau namanya sudah termaktub sebagai wali Allah, Allah Ta'ala akan kenakan dan timpakan kepada dia musibah ataupun ujian yang apabila dia bersabar dengan ujian tersebut akan meningkat, boleh menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana namanya dah tersenarai daripada makam wali Allah. Kalau bukan dengan jalan banyaknya amalan ibadah, amalan sunat, dia akan naik dengan bersabar dengan ujian, bersabar dengan musibah, bersabar dengan bala bencana. Dan kami yakin kesabaran kamu terhadap isterimu menyebabkan Tuhan telah meningkat makam di sisi Allah SWT. Baik, kita berhenti sebentar untuk mengambil laluan kepada azan isyak, dan kita akan sambungan sedikit daripada kisah Abdul Rahman Bajal Habani yang menjadi wali Allah disebabkan bersabar dengan bebelan dan letiran isterinya. Maka apabila dua anak murid tadi mengatakan bahawa tidak syak bahawa itulah sebab Allah Ta'ala angkat Tuhan menjadi wali Allah SWT. Tapi boleh kami tahu kenapa Tuhan berada di dalam gua ini? Kenapa datang ke gua? Saya nak relax sekejap daripada letiran isteri saya. Kata Tuhan, Allah Ta'ala telah kurniakan Tuhan dengan nikmat isteri yang suka berletih. Dan dengan nikmat tersebut, makam Tuhan telah meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Tuhan ingin meninggalkan peningkatan rohani tersebut? Dia mengatakan, ya tak, ya jugalah. Baik, aku balik sekarang, aku tahan lagi literan dan bebelan isteri aku. Kerana itu bahagian aku di dunia ni. Ada orang sakit kanser, ada orang kena gangguan makhluk halus, ada orang bisnes merudum, ada orang macam bahagian masing-masing. Aku, Allah Ta'ala bagi isteri yang suka berletih, takkan aku nak tinggalkan begitu. Baik, aku balik sekarang dan aku mendambakan lagi peningkatan rohani di sisi Allah SWT. Balik, tak sabar nak dapat letiran isteri ni. Balik. Waktu tu musim sejuk. Assalamualaikum. Ketuk rumah dia. Keluar suara daripada dalam isteri dia. Waalaikumsalam. Tidur kat luar. Alhamdulillah. Isteri dia pun keluar, buka pintu. Abang, sekarang ni dah tahu siapa yang jadi asbab abang menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu tahu? Abang, saya sudah lama mencapai makam itu.
Saya fikir macam mana nak tingkatkan makam abang supaya kita dapat serentak dalam perjalanan kerohanian. Abang amalan sunat pun malas nak buat. Tahajud malam, sedekah pun susah, kedekut perit. Saya fikir ginilah, saya banyakkan membibil. Saya tengok daripada muda abang memang jenis boleh bersabar dengan membibil. Jadi saya banyakkan membibil. Tiap-tiap hari saya jadikan bibilan itu sebagai peningkatan kepada abang. Dan sekarang alhamdulillah abang dah tahu asbab daripada saya Allah Ta'ala jadikan abang menjadi wali Allah SWT. Sekarang mari kita bersama-sama dalam mengharungi, terbang dalam perjalanan rohani bersama-sama. Sebab kadang-kadang bila isteri dah terlalu tinggi, suami terlalu rendah, suami tak dapat nak kecap, tak dapat nak faham apa yang telah dicapai dalam pengalaman rohani si isteri. Jadi isteri tadi dah lama jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah mencapai kasyaf, singkapan-singkapan. Lalu yang hanya idea saja. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita balik, adanya leteran dan bebelan daripada isteri kita, anggap itu hanyalah sebagai suatu irama dan melodi yang indah yang menerpa gegendang telinga kita. Tak perlu nak cepat melenting, tak perlu nak cepat emosi. Anggap itu adalah peningkatan maqam kita, insya-Allah. Boleh dah, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi ini bukan galakan kepada sang isteri untuk banyakkan berbebil, sebab dia juga kena jadi wali Allah dulu untuk pastikan suami dia jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi jalan masing-masing ni, masing-masing ada jenis masing-masing. Apa yang Allah Ta'ala bagi jenis kita, kita banyak bersabar. Nabi Nuh beratus tahun bersabar dengan isteri dia, bersabar dengan anak dia. Kita ada tak bersabar dengan anak kita? Sabar, banyak bersabar. Nabi Nuh beratusan tahun, bukan hidup 200-300 tahun. Umur Nabi Nuh 1050 tahun. Berapa ratus tahun bersabar dengan isteri, dengan anak dia, anak kandung sendiri, isteri yang duduk serumah sendiri. Siti Asyah bersabar dengan jodoh dia, namanya Fir'aun. Siti Asyah tak pernah ngepek, tak rasa, tak pernah petikai, Allah, kenapalah tak bagi jodoh yang senonoh sikit kat aku ni. Tak. Alhamdulillah, redha. Ketika Fir'aun hukum bunuh pada Siti Asyah, tersenyum, puas dapat guna Fir'aun, jodoh dia ni, suami dia ni kat dunia ni, untuk dia meningkat maqam yang tinggi di sisi Allah. Di akhirat Siti Asyah jadi isteri Nabi Muhammad SAW. Jenis kita masing-masing, tuan-tuan. Masing-masing kita ada jenis masing-masing. Kita jangan nakkan jenis orang lain. Jenis kita tu kita hargai apa yang kita hadapi, apa yang mendatang dalam hidup kita, apa yang menimpa kita, apa yang melanda kita, apa yang turun kepada kita. Ketetapan Allah itu indah. Itu redha. Redha, puas hati, satisfied. Bukan sekadar bertahan, tapi bercinta dengan ujian. Dan makam kemuncak dah kamu sendiri dah menjadi kehendaknya. Maksudnya kita langsung tidak ada kehendak. Redha kita bukan redha kita, Allah yang meredhakan kita. Segalanya hati kita nampak Allah Ta'ala belaka. Kita sendiri yang menjadi pendengarannya, yang kita mendengar, penglihatan kita dah penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana hadis Qudsi, bahawa aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia melihat, kata Allah. Aku menjadi penglihatannya dengannya dia melihat. Aku menjadi penglihatannya dengan dia melihat. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ya. Maksudnya kita tidak memilih apa-apa keputusan untuk kita. Segalanya kita berserah, menjadi kehendaknya. Maksudnya betul-betul pasrah dan berserah kepada Allah. Bila kita reda pun kita tak nampak kita yang reda, kita nampak Allah yang meredakan kita. Jadi kita tak tersangkut dengan keakuan ataupun aku banyak sabar, aku banyak reda, aku banyak reda. Kita tak tersangkut dah kat situ. Kita tak nampak kita yang reda. Kita nampak alam ni daripada Allah, semua kembali kepada Allah, segalanya milik Allah, segalanya kehendak dia dah.
Kita sentiasa nampak lautan kehendak Allah. Jadi balikkan, kalau isteri beletik, itu kehendak Allah. Dia pandang dia dengan senyuman yang manis. Dia beletik tapi senyuman manis, masya-Allah. Comel. Adik aku ni comel, cute dia. Tapi dia tengah marah-marah, tengah mogeh. Ya, berbebet. Dia tengok kita pun senyum, dia pun hati dia cair dengan kita. Ya. Jadi bermula ilmu adalah jalan kepada amal, dan sementara amal adalah jalan menuju ilmu. Jadi untuk nak beramal mesti ada ilmu. Ya. Kerana itu menuntut ilmu adalah wajib. Baik ilmu yang berkaitan dengan zahir dan juga yang berkaitan dengan batin. Perjalanan rohani kita juga ada ilmunya. Kita sedang belajar ilmu sekarang ni berkaitan dengan batin, seluk-beluk rohani. Ya. Wallahualam, sampai di situ insya-Allah. Kita sambung lagi pengajian kita pada fasal yang ke-16 bertajuk ilmu ladunni pada pengajian yang akan datang. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.